Ingat, mu kena takut pada Allah, mu kena tegung pada Allah yang memelihara kamu, yang menjaga kamu sekalian. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Bila kamu cerai perempuan, jangan sekali-kali kamu halau keluar perempuan daripada rumah mereka. Wala yakhrujna. Dan perempuan juga yang telah cerai tak boleh keluar daripada rumah mereka illa an ya'ti bi fahishatin mubayyinah, kecuali perempuan tadi melakukan kekejian yang jelas. Wa tilka hududullah. Itu semua ni adalah sempadan-sempadan yang ditetapkan sendiri oleh Allah. Wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Mana-mana orang yang melangkah keluar daripada sempadan Allah, maka berarti dia sendiri menganiaya diri sendiri. La tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Mu tak tahu, boleh jadi Allah akan menentukan satu perkara baik untuk melepas pada laku cerai ini. Sadaqallahul azim. Para hadirin sekalian, sebelum pada kita masuk dalam surah baru, kita coba sila tengok surah lama, iaitu surah At-Tahrim. Surah Tahrim makna tersebut itu Allah Ta'ala, Nabi sendiri mengharamkan kalau benda halal atas diri dia, maka selalu cepat-cepat turun teguran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ceritanya sebagaimana kita semua tahu, iaitu untuk nak ambil hati isteri dia supaya tidak badah, maka Nabi kita sebut depan isteri dia bahawa dia tak mahu dah, tak mahu makan ni, tak mahu makan ni, kerana perempuan isteri, ada seorang isteri itu tuduh mulut Nabi ni berbau sejenis minuman madu, yang madu tu biasanya dia sedut daripada bunga yang berbau. Itu cerita tersebut itu. Maka menyebabkan Nabi, Tuhan tegur dia, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik, kenapa kamu mengharam benda halal, dan benda kamu buat ni semata-mata nak cari, nak suruh isterimu suka, setuju denganmu. Jangan buat, walaupun isteri sesayang mana sekalipun, lebih lagi Allah mesti disayangkan. Ini satu pengajaran yang begitu kali pahit yang kita panggil terhadap Nabi, yang menyebabkan kita hamba sebuah kita bahawa kita bersepuh hati boleh buat tok guru ke Nabi Muhammad, boleh buat Nabi ke Nabi Muhammad, boleh buat pemimpin ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana belum daripada beliau mati meninggal dunia, Allah telah bersihkan daripada Nabi segala perkara-perkara yang sepatutnya tak berlaku pada Nabi. Jadi Nabi mati tu mati dalam keadaan bersih, comel, loteng kita panggil, layak benar kita turut dunia sampai ke akhirat. Orang yang tak mau ambil Nabi untuk jadi pemimpin, jadi Nabi ni, dia kena fikir banyak. Kerana bila kita tolak Nabi, otomatik kita ambil orang lain. Tak ada manusia di muka dunia tolak Nabi, orang lain pun dia tolak juga, tak ada. Bila kita tolak Nabi, otomatik kita pilih orang lain. Orang lain walaupun mana bijak sekalipun, tidak Nabi. Ilmu yang ada pada mereka, pada orang lain ni, ilmu yang boleh gerak kita fikir sendiri dan kita tiru orang. Orang ni walaupun mana bijak pun tak reti hak akhirat, tak reti hak dosa pahala, tak reti hak gaib kita panggil. Kalau reti benda-benda gitu, tak ada faedah Allah Ta'ala kira Nabi. Allah Ta'ala kira Nabi tu dia reti dia. Orang tak ada orang, setengah-setengah orang tu reti, ya. Dan ada setengah orang tak reti langsung perkara-perkara yang berlaku dengan perkara gaib. Maka mau tak mau kita kena terima ajaran Nabi, pimpin Nabi, nasihat Nabi, tegur ajaran Nabi. Kerana dia ni telah ditegur sendiri oleh Allah kiranya berlaku benda-benda yang tak sesuai. Itu satu. Yang kedua adalah ayat lepas dalam surah lepas juga. Nasihat daripada Allah. Saya masing-masing jaga diri dan jaga anak buah. Mu jaga anak buahmu, aku jaga anak buah aku. Mu jaga kampungmu, aku jaga kampung aku. Mu jaga orang negerimu, aku jaga negeri aku. Akhir sekali tiap-tiap manusia duduk dalam keadaan selamat. Kerana kita masing-masing jaga. Dan kalau tak, Nabi Tuhan kata kalau tak jaga, ingat, aku bakar api. Tak kira mu ni anak siapa, turun dari mana, basuh gapo, aku tak kira. Aku tak kenal anak aku bakar api.
waquduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghilad shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mu kena jaga diri, jaga anak buahmu. Ingat depanmu ada api. Ya, penjaga api ni, wadah jaga api ni malaikat yang bengis, yang kasar, perangai kasar, perangai bengis, dan dia tidak pernah berlaku pada aku. Dia akan buat apa saja benda aku suruh. Sudahlah api menunggu. Pengawal api sendiri itu malaikat yang tak erti takut pada orang lain pada aku. Dia tak erti berlaku apa saja perintah dia aku suruh pada aku. Jelas Allah Ta'ala beri ingatan kepada kita sejak daripada zaman Nabi dulu 1400 tahun dulu sampai ke tengah hari ini, sampai kiamat pun ayat ni tetap wujud dalam Quran. Hak dengar, hak tak dengar dia punya fasal. Dan akhir sekalinya Allah Ta'ala bawa cerita orang dua orang. Dua kisah mengandungi 4 orang perempuan. Perempuan ni 2 orang daripadanya isteri bagi Nabi Nuh seorang, Nabi Lut seorang. Pak 2 orang lagi itu isteri Firaun seorang dan bonda bagi Nabi Isa seorang. Kita kira agak ada bini Nabi ke, isteri Nabi kan. Tuhan berilah syafaat sikit. Tuhan berilah hak istimewa sikit. Tahu-tahu tidak. Walaupun perempuan ni isteri Nabi benar, boleh anak lah, ada keluarga daripada Nabi, tapi dengan sebab isteri ni tak dengar kata tok lelaki, tak dengar kata tok lelaki, dia tok lelaki ni Nabi benar, baik Nabi Nuh, isteri Nabi Nuh, baik isteri Nabi Lut, tak dengar kata orang ni, maka waqila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Dalam ayat sebut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina as-salihin. Dua-dua perempuan ini sama ada perempuan Nuh dan perempuan Lut duduk di bawah kawalan, di bawah penjagaan hamba kami yang soleh. Satu yang bernama Nuh, yang kedua nama Lut. Faqala tahu. Duka ceritanya mereka kedua ni kena pada tu lelaki. Falam yughniya 'anhum min Allah syai'an, menyebabkan dengan sebab dia kena pada isteri pada suami, dan suami dia tu buat Nabi benar, dia tak boleh buat apa pun tuan. Nabi tu lelaki tak boleh buat apa nak tolong isteri dia, dan isteri tidak boleh berdalih bahawa aku ni isteri Nabi benar. Falam yughniya 'anhum min Allah syai'an wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Udkhulan ni merupakan perintah yang Allah Ta'ala sebut pada isteri bila dia mati, dia rekod dalam Quran. Udkhulan nar ma'ad dakhilin. Kedua-dua kamu hai perempuan masuk neraka lah sekali dengan orang lain. Sebagaimana orang lain masuk neraka, mu juga masuk neraka lah. Pergi jahannam lah, pergi berambuh lah, kita kata. Berambuh lah dalam neraka. Kerana mu neraka pada suami yang kebetulan suami itu pula Nabi. Bukan sebagai bagian suami, bukan sebagai suami yang kapun dah. 2. Yang ketiganya 2 perempuan juga. Satunya perempuan Firaun yang mengaku diri dan Tuhan lah, kerana dia menguasai bumi, menguasai air sungai ni. Tapi perempuan ni tak dengar kata suami. Hak tadi tak dengar kata suami kerana suami sendiri itu Nabi, dia tak dengar kata, maka masuk neraka juga. Hak Asa ni, hak bini Firaun tak dengar kata suami juga. Tapi dia dengar kuat nasihat anak akak dia. Anak akak Nabi Musa. Nabi Musa ni anak akak Firaun benar. Waktu kecil lagi Firaun teror dia, bila besar molek nanti jadi Nabi. Bagaimana cerita masyhur tersebut? Nanti jadi Nabi, maka Nabi Musa sebagai anak akak ni nasihat pada ayah akak dia Firaun, supaya puja Allah, tak kena ayah mengaku diri ni Nabi apa Tuhan, tak kena ayah. Walaupun ayah sebut pada orang bahawa aku menguasai sungai ni, dan sungai ni bagi negeri Mesir sebatang kawah tu ya sungai, sebuah ruah negeri Mesir ni sebatang tu ya sungai. Tidak seperti kita di Kelantan, seperti kita di Malaysia ada berpuluh-puluh sungai. Di negeri Mesir hanya sebatang tu ya sungai. Daripada Mesir naik ke Sudan, lepas pada Sudan naik ke Kongo. Di Kongo ada tasib besar, dia kecil relat kita panggil.
Daripada air sungai tu lah mengalir turun kepada Mesir sungai Nil. Firaun kata aku Tuhan, kerana aku menguasai sungai Nil. Jadi Nabi Musa kata kena ayah. Sungai Nil bukan ayah buat. Sungai Nil ni mari daripada kuasa orang Allah. Ayah tak buat itu ini maka nak bini mu akak duduk dengan betul balik budak ni gitu. Betul balik budak ni katanya rotina Firaun. Dari segi logiknya, dari segi pemikirannya, dari segi kenyataannya, betul balik budak ni. Maka dia turut Nabi Musa, anak akak dia. Dia apa namanya? Dia tak turut kata-kata suami dia, Firaun. Walaupun Firaun ni mempunyai kekayaan, mempunyai khazanah negeri cukup dekat lah. Menyebabkan dia minta doa. Dia minta doa. Sepatutnya tak minta doa lah. Doa minta dengan Tuhan. Tuhan ni Firaun. Katanya Firaun. Tapi dengan sebab dia tak mengaku Firaun Tuhan, maka dia minta doa dengan Tuhan lain. Tuhan yang benar Allah. Rabbi ibn li 'indaka baitan fil jannah. Cara isteri Firaun minta ni padan-padan dengan cara dia mikir. Sebagai dia ni seorang permaisuri. Hiduplah istana. Dia pusing kalau aku tak tahu Firaun lagu mana, aku nak duduk bahasa mana. Dia bimbang takut dia duduk bahasa robek akhirat juga. Dia minta Rabbi ibn li 'indaka baitan fil jannah. Tuhan tolonglah buat rumah aku sebuah. Belah tidak malega tak pada baitan. Dia tidak kata Rabbi ibn li 'indaka qasran fil jannah. Tuhan buatlah malega untuk aku. Dah ada rumah sebuti cukuplah kata dia. Asalkan aku terlepas daripada Firaun wa najini min Firaun wa amali. Tolonglah pelepah aku daripada kerja-kerja Firaun. Firaun untuk laki aku tapi mu jangan libat. Kerja dia mu jangan libat aku Tuhan. Doa para hadirin semua ni tu doa Tuhan rekod, Tuhan gazet doa isteri Firaun dalam Quran. Ini sebab tu kita bila kita nak berdoa, kita tak usah minta doa dengan orang. Hak nak minta doa dengan orang beri doa, pas kita tak erti. Doa lagu mana? Doa ni mana minta kepada tak erti. Kalau kita ni ada tempat kita ada Cina, ada India. Bahasa Cina tak erti. Bahasa India tak erti. Kita kata okey, tolong ajar saya bahasa Cina yang berupa minta. Kalau ni ajar dia benda kayu, kita nak kata mana dia? Kita tak erti. Katalah Cina tu niat tak molek kita. Maka dia boleh lah. Dia ajarlah kepada kita permintaan mungkin jumpa orang toket tu kata lagu ni. Sedangkan kata lagu ni katakanlah toket kata kepala aku misalnya. Dalam bahasa Cina kita tak erti. Jadi kita ni minta doa dengan orang. Dia ajar kepada kita doa dalam bahasa Arab. Jadi kita tak erti. Tak kena. Jadi oleh yang demikian kita minta sendiri bahasa Melayu. Ya Allah itu aku. Kita minta mengikut keadaan kita. Kalau kita terlekat hutang, kita nak minta lagu mana? Ya Allah itu aku, susahnya aku. Ya anak ramai, bini dah tua, sakit semua. Tolonglah Tuhan selesai masalah aku. Hutang aku, tolong selesai masalah tu. Tolonglah rezeki pada aku. Sama ada duit yang aku buah tahun ni, kau boleh aku jual bayar hutang orang. Sama ada aku orang suruh mari buat kerja, upah ni. Apa saja rezeki halal itu aku nak minta kamu beri pada aku. Kerana aku anak ramai, isteri pula uzur, hutang banyak, orang keliling pula tak belah pada aku. Tolong. Kita minta dengan betul benar kat tangan 12 belah teriak terhangguk. Lepas tu dah air mata selocor. Tuhan beri. Dia tak ada atas dunia ni. Kalau kita minta betul benar dengan nama Allah, Tuhan tak beri, tak ada. Kerana Tuhan ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Baki lagi bila timbul Asma'ullah Al-Husna. Bila kita doa, kita diminta guna nama Allah. Nama Allah ni kita panggil sifat lah. Nama Tuhan 99. Dalam kitab-kitab tasawuf, dalam kitab-kitab doa, kitab-kitab azkarul aurat, Imam Nawawi rahmatullah alaihi dia tulis masalah Asma'ullah Husna. Dalam banyak-banyak nama Tuhan 99, nak pilih hak mana? Hak panggil nama yang benar-benar mujarrad. Dia sebutlah hak ni nama ni. Kata orang lain hak ni. Orang ni kata hak ni. Akhirnya dia kata, aku seorang, apa saja nama Tuhan ni comel berlaku.
walahul asmaul Allah apa nama dia, walahul asmaul husna. Nama Tuhan comel aku. Comonya kita sesuaikan keadaan kita dengan nama. Kita ada tengah sakit, gapo dia kita nak? Kita tidak nak nasi minyak tengah sakit. Kita tidak nak harta banyak, nak sihat. Cari nama Tuhan yang berbentuk memberi sihat. Tu ya asma-asma. Apa saja nama Tuhan, ia selaras dengan kehendak kita ketika tu kita tengah sakit, kau nak sihat. Tengah lekat hutan, kau nak bayar hutan. Tengah tak pandang mengaji kerah-kerah. Anak kita masa begini kerah-kerah tak semayang dah. Bang, lama gapo. Apa-gapo, hok napuk. Butir hati kita, tersebut. Cari nama Tuhan 99. Hok mana nama Tuhan yang sesuai dengan isu aku, dengan masalah aku. Ambil itu. Itu barulah Asma' Husna. Kata setengah pula. Dan hamba yang sama-sama duduk situ. Hamba duduk situ. Kita guna juga doa-doa yang disebut-sebut oleh alim ulama kita. Serta akhirnya kita cari nama yang sesuai dengan keadaan kita sedar. Keadaan kita tengah sakit ke, tengah dekat hutan ke, tengah rawat kenak ke, tengah itu ini ke, cari nama yang sesuai betul. Supaya orang yang bagi kereta, kita pergi kedai dia, spana dia nak ada 10-15. Ada spana, ada hak luah, ada kecil, ada. Bila dia bagi kita dia tengok skru kita dia ambil spana tu. Spana sesuai dengan kepala skru. Tak kira skru hok nombor 4 nak ambil nombor 10. Tak jadi. Jadi sebagaimana tukar kereta baik, tukar gula baik, tukar jahit baik, tukar rumah baik, dia guna alat tu padan-padan dengan benda. Tukar gula, rumah dia ada senduk, ada sodek, ada sudu besar, ada sudu kecil, ada sudu gerpu. Takkan dia ambil belakang pak-pak, dia ambil sesuai dengan dia ambil waktu. Dia tak ambil senduk kalau pada sodek. Dia tak ambil sodek bila kena pada sudu. Ambil itulah keadaan kita. Ini doa dan isteri Nabi Fir'aun, isteri Fir'aun ni ambil Rabbi ibn li 'indaka baitan fil jannah wa najini min fir'aun wa amali wa najini minal qaumil zalimin. Ini isu dia berputar dalam kepala isteri bini Nabi Fir'aun ni. Dia kata, yang pertama Tuhan tolong buatlah rumah sebuah aku. Lah bahasa buruk tak apa, walaupun tidak malaikat tak apa. So, yang kedua ya Tuhan, wa najini min fir'aun wa amali. Mempelpah aku daripada aktiviti Fir'aun. Aku akak tek Fir'aun, aku akak kui Fir'aun, aku berapa hak ni kerja-kerja aku dari istana ni. Mu jangan libat bahawa aku layan Fir'aun ni kerana sayang Fir'aun tu. Kerana dia tu lelaki aku apa boleh buat. Tak layan siapa aku ke apa. Aku akan tek dia, akan nasib dia. Tapi jangan masuk dalam rekod amalan hak molek aku. Bubuh amalan wudu. Bubuhlah amalan. Patu ana jini minal qaumil zalimin. Lain pada aku minta mempepah aku daripada Fir'aun untuk lelaki aku sendiri, juga daripada kaum zalim. Wazir menteri Fir'aun tentulah selibatnya aku, pagi menghadap aku, sembuh aku, minta dengan aku buat tu. Sekali-sekala aku boleh kandang wazir menteri aku. Hak ni pun aku minta juga, jangan masuk kerja ni dalam senarai aku di akhirat ni. Ini contoh hamba sebut, contoh sebagai seorang permaisuri raja. Dia tak tahu nak buat, nak pelepah daripada diri tu lelaki dia. Kecuali dia ya Allah Subhanahu Wa Taala. Minta pada Allah Taala. Tidak minta dengan tu lelaki dia. Walaupun tu lelaki ni mengaku Tuhan, tapi dengan sebab dia tak mengaku tu lelaki Tuhan, bukan Allah yang Tuhan sebagaimana dia ajar oleh Musa alaihissalam, dia buat aku. Kita lah ni begitu jugalah. Kita lah ni bangun tengah malam, belum subuh ketika mana orang dunia tidur semua. Sunyak sepi berlaku. Dia tentu kita dengan Tuhan. Kita bangun, kita sebut nama Allah, la ta'khudhu sinatun wala naum. Tuhan ni bangun masa mana pun dia ada, tak tidur. Tidak kata bangun Tuhan tengah tidur lagi kau. Tak ada. Tuhan ni tak tidur, la ta'khudhu sinatun wala naum. Tuhan tak tidur, ngatuk pun tidak. Jadi ketika tu bila kita bangun tengah malam, kita royak, kita luar. Gapo hak sakut hati kita dalam bahasa Melayu. Orang Cina Islam dia berdoa dalam bahasa Cina. Orang India Islam dia berdoa dalam bahasa India. Orang putih Islam, orang asli Islam, dia berdoa dalam bahasa dia. Kecuali doa dalam sembahyang. Hak sembahyang ni tak boleh, mesti guna bahasa rasmi. Dan bahasa rasmi Islam ialah Arab. Sama ada tahun kau tak nak ubah, sama ada tak
Rabbi fili ke nak ubah dalam bahasa Melayu tak boleh. Tayak doa dalam akhir tayak, ujung tayak belum pada salam terlalu banyak peluang untuk doa kalau sembahyang sunat. Lepas pada at-tahiyat, lepas pada kamal solat juga doa macam-macam doa yang Nabi tinggal dan jadi apa ni harta pusaka kita orang Islam. Tulislah kitab-kitab. Belum lepas pada at-tahiyat, lepas pada kamal solat, belum pada risalah tengah-tengah juga. Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu sampai akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr sampai akhir. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira sampai akhir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi sampai akhir. Terlalu banyak ruang yang ditunjuk oleh Nabi untuk kita berdoa belum pada kita risalah. Lepas pada risalah tu habislah kita dengan Tuhannya. Dan kita menghadap Tuhan ni ketika tu sembahyang. Jadi lepas pada risalah ni ibarat kita keluar daripada istana Tuhan kan. Itu pandai-pandailah kita. Bila balik tu bobe tapi pandai kita lah. Itulah kesimpulan apa ni para hadirin. Asal lagi Maryam bondo magi Nabi Isa. Ini satu masalah berlaku dalam muka dunia. Seorang perempuan namanya Maryam, ayah dia nama Imran, melahirkan anak Nabi Isa tanpa suami. Tentulah menjadi buah mulut orang budak tu. Kebetulan anak Maryam ni anak beranak nabi-nabi, keluarga dia nabi-nabi, Nabi Imran dan Nabi Zakaria, Jadi ni keadaan dia anak beranak nabi-nabi, anak beranak tu lebar kita panggil, tiba-tiba melahirkan anak tanpa suami. Tentulah orang bahasa mulut kelongah apa lidah panjang tak sedap duduk. Tengok saja dak kecek mobil pergi kedai kopi kecek budak tu mengandung, pergi kedai ikan kecek mengandung tu tengah buah atas-atas tengah ceruk tengah berapa kecek. Pasal jenis mulut orang, jenis orang yang tak sedap kalau tak kecek, tak kira barang tu betul kau tidak ada hujah tak ada, dak mongeng apa yang kelongah. Sepatutnya bila kita tengok benda hak tak balik, senyap sudahlah apa nama kerjanya. Senyap sudahlah. Lain daripada kita ni ada hak. Bapak dia, ayah dia, tok dia, abang dia, tak lain dah. Tapi kita tak ada pasal-pasal, tak ada hubung kait ni, tak sedap duduk kau tak boyak benda-benda hak uduh. Nak tunjuk orang uduh berlaku apa seorang boleh. Begitu nasib Siti Maryam binti Imran. Dengan keadaan dia tidak berzina, dengan keadaan dia ni orang betul benar, tak ada orang nak buat dia, perut makin membesar, anak semakin beroklah perut, tak ada arah nak minta tolong, akhirnya tinggal rumah masuk darah nyana di pohon tamat, minta Tuhan supaya selamat. Layan, ya Allah itu aku mengandung, mu pun tahu aku tak ada tu lelaki, tapi mengandung akhir sekalinya bila keluar satu benda pelik berlaku pula sekali lagi, iaitu anak ni Nabi Isa ni boleh kecek jauh kecil lah. Itu dia. Ada 4 jenis budak atas dunia ni boleh kecek dalam nur, termasuklah Siti Nabi Isa AS. Dan Tuhan sebut wa kanat minal qanitin. Anak-anak kita belajar bahasa Arab, dia berasa tetap dia sakut sikit. Kerana dari segi nahwu tak kena ni. Wa kanat minal qanitati. Ini sepatutnya. Dari segi bahasanya wa kanat minal qanitati. Tidak wa kanat minal qanitin sebagaimana ada dalam kitab dalam Quran. Tapi dari segi bahasa apa makna dia wa kanat, dan adalah ia. Wa kanat adalah dia Siti Maryam minal qanitin daripada orang lelaki yang taat. Dia ni perempuan, tapi Tuhan nak wayak dia ni aku senara dalam senara orang lelaki ya taat. Minal qanitin. Qanitin ni orang panggil jamak muzakkar. Kalau qanitat yang muannas. Mari ulama tafsir, ulama nahwu, dia kata ni cara bahasa Quran yang memang mengagumkan. Ya sepatutnya minal qanitat, tapi dia kata minal qanitin. Nak wayaknya taat pada Allah ni bukan sebagai-bagai. Orang boleh taat Tuhan ni orang jantan. Kalau laki-laki, kalau perempuan yang jantan. Tidak perempuan laki-laki, tidak perempuan yang betina, perempuan yang jantan. Kalau taat Tuhan terpaksa melawan nafsu, melawan syaitan, melawan itu melawan ini. Jadi kalau boleh buat juga sah orang gagah. Dia orang gagah ni orang lelaki.
Jadi Siti Maryam ni walaupun nampak puan, dia ni jantan. Ini satu kepujian daripada Allah pada orang taat, termasuklah Maryam sendiri. Walaupun orang tuduh dia, tak nak tuduh gapo sekali dia senyap, tak kata apa. Kerana dia tahu dia tidak zina. Bila aku tak zina, boleh anak juga, sah dah bagi pada orang lain. Dalam ayat Quran, dalam Quran ni disebut fa nafakhna fihi min ruhina. Siti Maryam ni boleh anak kerana aku tiup masuk roh kami. Aku kirim Jibril jumpa Siti Maryam, dia beritahu kepada Maryam, maka dapat anak. Dan Maryam soal balik dapat anak gua, aku tak ada lelaki. Apa? Aku ni Jibril, diizin oleh Allah, diperintah oleh Allah supaya tiup masuk dalam tubuhmu roh Allah Taala yang menyebabkan lahirnya Nabi Isa AS. Dan bila Nabi Isa lahir, orang pakat kamu nak tengok budak mana, maka Nabi Isa cakap apa nama ni, dalam masa kecil dia masih cakap lagi. Dan cakapan dia pun direkod di gazet dalam Quran sendiri. Baiklah, habislah tu cerita akhir apa ni khulasah surah kita baca minggu lepas. Hari ni masuk surah At-Talaq. At-Talaq makna cerai. Kita Melayu panggil taluk. Tolok apa ni? Atau tolok. Tolok dalam bahasa Melayu itu talaq. Sebut yang Arabnya talaq. Allah Ta'ala buat satu surah khusus dengan talaq. Masalah bini nikah dia tak ada surah khas. Cuma dia masuk ayat-ayat tertentu supaya kita ni kalau nak pada perempuan mesti kahwin. Jangan berzina, jangan rogol, jangan apa, jangan. Sebagaimana manusia perlu pada jantina, kita panggil dia ni, orang laki-laki perlu pada perempuan dan perempuan perlu laki-laki. Tak apa, aku benar padamu berkahwin. Itu dia. Sebagaimana perlu nak nasi, aku benar mu makan, tapi jangan ambil nasi orang, jangan curi berah orang, jangan curi piti orang untuk nak beli nasi. Jangan. Nak makan nasi, makan, tapi dengan cara halal. Cara berahmu sendiri kau beli berah orang dengan cara halal tu benar. Tak apa. Apa saja perluan manusia yang kita panggil naluri, nak harta kau, nak perempuan kau, nak suami kau, nak pangkat kau, nak pengaruh kau, boleh. Tapi ada peraturan. Tidak sebagaimana agama lain. Atas dunia ni banyak agama. Setengah tu agama sungguh, setengah tu dibuat-buat agama. Agama ni hok mari langit. Hok bumi ni kalau kita panggil agama pun tak jadi agama. Habis tinggal sangat orang panggil falsafah. Falsafah makna fikiran kita sendiri. Fikiran orang tu, fikiran orang ni, timbul fikiran orang cidik-cidik. Maka dia kemuka pada masyarakat, lama-lama masyarakat terima. Pastinya jadi agama. Tak jadi, cumanya disebut agama. Amal tak sebut namanya. Tapi walau bagaimanapun bila kita cek dalam banyak-banyak agama atas dunia ni, hak betul mari langitnya, lalanya tiga ya. Pertama Islam. Hak ni hak betul benar mari langit. Ada dengan Quran pak lalan, ada dengan Nabi ada sejarah cukup dekat. Dan ada lagi dua agama lain. So apa yang Kristian, Nabi dia Nabi Isa. So lagi agama Yahudi, Nabi dia Nabi Musa. Alhamdulillah, dalam agama Kristian kita panggil lah ni apa ni, Injil ke, Holy Bible, Old Bible, New Testament, apa semua sekali. Hak ni tak menentu. Tak tahu hak mana hak Nabi Isa katalah Injil ni, tak tahu hak mana anak murid Nabi Isa. Matius ke, Luka ke, anak murid sahabat-sahabat Nabi Isa ni. Masuk sambung cakapan anak murid Nabi Isa ke dalam Injil hak ada lah ni, yang menyebabkan bercampur bau di antara perkataan Nabi dengan perkataan-perkataan anak murid. Quran tidak. Quran start daripada a'udzubillah terus sampai qul a'udzu birabbin nas, tak ada sabuk hak yang masuk campur hak lain. Sebab tu dalam agama kita, dalam pengajian kita ada dua wahyu dari langit. Pertama wahyu hak turun ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad muka balik kepada sahabat dia dengan tidak beraktif, dengan tidak pindah apa pun. Hak ni kita panggil Quran. Quran ni hak mari langit dan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ditulis oleh sahabat-sahabat Nabi dalam Quran, jadi apa ni, jadi sensor, dan kita diminta bacalah Quran, bacalah sembahyang. Kita yuta'abbadu bih,
Quran ni boleh buat ibadat Tuhan. Bila kita baca Quran, reti tak reti, jadikan ibadat. Duk congok kau, bila duduk atas kereta kau, bila berjalan kau, kita baca Quran, kita boleh pahala. Kita faham, pahala boleh, hidayah pun dapat. Kita tak faham, orangnya boleh pahala, tapi tak dapat hidayah. Kita punya pasal. Itu yang panggil Quran. Iaitu sekali lagi yang maulah, mari langit, dan disampaikan ke Nabi, dan Nabi sebut saling tak serupa dengan Hak Jibril riwayat dia. Satu lagi kita panggil hadis kursi. Hadis qudsi. Kita orang Melayu pun sebut hadis kursi juga. Hadis kursi ni wahyu dari langit dan disuruh ke Nabi. Cuma beza Quran ni, hadis kursi ni jalan Nabi boleh buat pandai. Waktu nak buayak ke orang tu tidak mesti tiru Hak Jibril sebut ke dia. Bukan Nabi kita boleh pandai menggunakan bahasa. Nak guna seperti kita Melayu tak? Nak guna perkataan mari ke? Nak guna perkataan datang ke? Nak guna perkataan habis ke? Nak guna perkataan apa lagi yang serupa muradih ni? Boleh. Itu hadis kursi. Hadis kursi ni hadis juga, mari langit juga, tapi kerangka bahasa tu disuruh Nabi SAW. Hak ni tak boleh baca dalam sembahyang. Nak baca hadis kursi dalam sembahyang tak boleh. Batal sembahyang kita. Dan kalau kita baca hadis kursi 4 hari 4 malam tu tak boleh pahala. Tak boleh pahala kerana baca. Kalau boleh pahala kerana amal. Itu lain. Amal lain, baca lain. Tapi Quran ni baca pun boleh pahala. Dalam sembahyang kau lagi banyak pahala. Baca luar sembahyang boleh pahala kurang. Ada sembahyang pun tak apa nak baca Quran, apa nama ni, di luar sembahyang. Tak ada sembahyang pun tak apa nak baca Quran di luar sembahyang. Ada pun dalam sembahyang mesti ada sembahyang. Dia kata boleh pahala. Itu dua perkara yang perlu tuan-tuan ingat. Baik. Hari ni surah Talaq. Cerai katanya. Masalah cerai, Allah Ta'ala sendiri sebut dalam ayat depan kita ni, dalam bentuk yang benar-benar menimbulkan cemas dalam hati kita kalau nak berlaku cerai. Ni kita pergi ke mahkamah qadhi, bak kita pak mana sekali pai bertimbul-timbul. Cerai bini mudah ya. Ya Allah Ta'ala sebutnya, tengok. Allah baca lebih kurang. Hei Nabi, bila mencerai perempuan, hendaklah kamu cerai semasa mereka boleh berada. Wattaqullaha. Sebut cerai rekan selalu wattaqullah. Ingat gerung Tuhan. Jangan lepas mulut sangat. Ni timbul pula cerai melalui SMS pula. Orang ada SMS. Nak cerai bini pun SMS. Nak jumpa dengan retin, nak berjaga pun SMS. Ni menyalahgunakan apa ni, alat canggih. Orang nak boleh ke SM, nak boleh ke pandai, ahli sains nak boleh ke buat SMS ni, mikir buat kajian juta habis duit pakat buat SMS. Bila boleh orang buat, kita jual kedai, kita pergi beli, buat cerai bini SMS. Senang. Ingat, abghadul halal ila Allah at-talaq. Semerka-merka semarah-marah benda halal si Allah ialah cerai. Cerai ni benda boleh, tapi aku marah benar Tuhan kata. Sebab tu dah lepas pada timur masalah talaq tu menisa, Tuhan rekal lalu ayat wattaqullah. Muka dia ingat pada Allah. Nak cerai atau cerai lah, tapi muka dia ingat bahawa perempuan tu binimu pun binimu, tapi hamba aku. Belum pada jadi binimu tu hamba aku dulu. Aku buat dia lah perut mak dia. Aku pera dia lah perut mak dia. Aku bubuh labu susu lah perut susu mak dia. Nak boleh besar lagu susah payah aku. Bila boleh semua cerai. Wattaqullah, ingat sikit. Ingat aku. Wattaqullah rabbakum. Kan dia wujud lagi. Watilka hududullah. Sebut lagi kataan watilka hududullah. Itu semua batasan-batasan yang aku buat untukmu. Wa may ta'adda hududallah. Sebut lagi nama Allah. Dalam satu ayat ni, soal lagi sebut. La'allallaha. 4 kali Tuhan sebut Allah. Satu ayat muridnya cerai ni, Tuhan sebut nama dia 4 kali. Nak suruh orang ni kuci sikit mulut. Jangan longgar sangat pasal nak cerai. Pasal tenang. Tika ambil bini, buat bini kau orang, lembah lembu. Nak panggil orang putih kapung. Tika balas tenang tu untuk tangguh. Perangai apa lagu ni. Ni cara bahasa Islam ajak manusia supaya bila boleh isteri, fahamlah. Belum pada jadi binimu ni usahakan nak setubuh dengan dia, nak tengok muka dia apa haram. Tapi bila boleh kamu, aku halalkan benda haram.
Bukan senang nak haram ni kau tidak aku. Tiba-tiba bila aku halalkan, halal peluk dia, halal tubuh dia, halal berapa, tiba-tiba membuat tak faham, tenang cerak. Ni cara Islam didik manusia supaya beringat bila boleh isteri. Sebab itulah belum daripada kita berkahwin, Islam belum pada kita bercerai, Islam juga ajar bagaimana cara nak pilih seorang tunai. Dia ambil sebut sama hadis. Nabi sebut tunkahul mar'atu li jamaliha wa maliha wa nasabiha wa diniha fadfar bi zatid din taribat yada. Ini motivasi yang diajar oleh Nabi, cara bagaimana nak pilih isteri. Nabi ni Islam siapa begitu. Dia kutik jaga orang siapa kau pikat nak bini pun dia kutik atur juga program. Bagaimana program nak kahwin. Nabi kata seorang lelaki bila nak pilih orang perempuan jadi isteri, biasa cari orang comel. Yang kedua, cari harta banyak. Yang ketiga, cari anak orang baik-baik. Yang keempat, cari perempuan yang beragama. Dalam empat ni bertuah dalam kata Nabi sendiri doa pada kita hak yatan ni, doa bertuah kalau mu boleh tunai yang beragama. Zatid din taribat yada, bertuah dalam pak mukmin bertuah. Kalau anak dia pilih perempuan buat tunai ni, buat isteri ni yang beragama. Yang agama itu dua perkara je. Dia dengan Tuhan dan dia dengan orang. Dengan Tuhan, isteri kita, tunai kita ni bahasa reti cara bahasa dengan Tuhan. Hak mana hak halal, hak mana hak haram, dengan mak dia, dengan ayah dia, dengan bakal tok tua, dengan bakal suami, dengan bakal tok besan. Dia reti bahasa, itu kita dengan Tuhan. Yang keduanya kita dengan orang. Perempuan tunai kita reti bahasa dengan orang. Orang tak adillah. Tok tua, apa ni tok lelaki, tok tua, adik ipar, abang ipar, besan, umur, jiran, umur orang sebelah. Ni kalau perempuan tu reti, dan anak-anak kita hak perempuan ni kena faham dalam lagu ni. Sama ada mak pak nak ajar sendiri, sama ada ustaz-ustaz nak ajar sendiri, sama ada cikgu-cikgu nak ajar sendiri, kena ajar lah. Tiap-tiap seorang perempuan satu masa kelak bila berkahwin, tanggungjawab dengan Allah, kenapa? Tanggungjawab dengan suami, dengan tok tua lelaki, tok tua puan. Dan biasanya bila pergi tok tua ada adik ipar, ada abang ipar. Lepas tu duduk so lagi pula. Buat pada rumah tangga ada jiran pula. Jiran tu jiran. Waris tok lelaki. Waris tok lelaki balik. Waris tok lelaki. Waris balik. Tok besan puan. Apa tok tua puan. Tok tua lelaki. Biar tiap-tiap anak kita hak puan bila kahwin dia reti belaka pakai. Ini orang panggil zatid din. Duit tok lelaki tinggal lah poket. Kena ingat molek. Duit aluh nak tak suku misalnya, duit beg suku. Kadang-kadang rutin suami balik rumah, moga isteri dia pakai dia ambil duit dalam poket letak dalam meja, setengah tu pakai hilang, tak tahu lah kawan mak adik tak buat beli, tak buat berita, tak boleh. Walaupun harta tu lelaki, tapi harta dia tidak harta kita. Kita nak apa saja kena royak abang duit aluh, kita panggil duit aluh ni tak nak beli buat tuan, sahabat beli kau, kita pergi kau. Royak butir tok laki saya selalu. Tak payah ambil sebut berapa, sebut mojah berapa tak payah. Tak payah pakai guna sebut. Tok laki saya selalu. Dia tahu perempuan dia betul-betul amanah, walaupun 10 sen duit aluh pun dia royak, nak beli coklat, kau nak beli berapa dia royak. Saya selalu. Pak tua dia ingat. Dia royak mak dia, Allah juri habis natu mak. Nak baik duit 10 sen pun dia royak kita. Saya mak putuk saya, tok tua pun saya, tok laki sama tu. Inilah benda-benda kecil-kecil. Dunia kita paling kecil, hakikat yang besar menyentuh psikologi pendidikan kita. Satu hari tok tua Nabi ni dia bawa ada isteri dia seorang, anak Abu Sufyan. Tak salah hamba nama Ummi Habibah ke apa. Tok Abu Sufyan, tok tua Nabi hak jatuh kedeku. Dia orang besar Mekah, raja Mekah, harta banyak tapi kedeku hangit. Satu kali perempuan tak tahan sangat, dia royak ke Nabi, ya Rasulullah, apa namanya, Abu Sufyan ni kedekut, tak boleh pitih, boleh kalau tidak akan ambil. Nabi kata gini,
Mu boleh ambil padan-padan dengan kandung. Pada keadaan yang barang perlu. Mu dok orang makan gula sampai letih tak jumpa gula ni, bolehlah ambil duit untuk beli gula sikit. Ini. Jangan ambil lebih. Kalau ambil lebih, Abu Sufyan boleh pahala, mu boleh dosa. Bunyi Islam ni dia ajar orang dengan didiknya dosa pahala. Bila bunyi dosa tu, orang gerung lalu. Kerana bila kita berdosa, tak ada orang lain boleh hapus dosa lain pada tu yang punya barang manusia, lain pada Allah. Dua perkara tu je. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Doa kita hari-hari. Itu Rabbi fili wa liwadaya fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Minta ampun dosa aku, dosa mak pak aku. Kerana tak ada orang boleh hapus dosa lain pada mu, gitu kan. Raja tak boleh hapus dosa rakyat. Tok guru tak boleh hapus dosa anak murid. Mak tak boleh hapus dosa berapa. Kecuali Allah Ta'ala dan kadar kuasa yang diberi oleh Allah kepada manusia tertentu untuk hapus dosa. Jadi oleh demikian, bila timbul masalah cerai, talak ni, Allah Ta'ala ulang 4 kali satu ayat. Nama dia sendiri, wattaqullaha. Lepas tu mari pula, wa tilka hududullahi. Lepas tu mari pula, wa man yata'adda hududallahi. 3, akhir sekali, la'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amra. 4 kali senang dengan nama Allah. Mudah-mudahan orang lelaki fikir 2 kali 3 kali belum daripada melakukan apa namanya cerai ataupun sekali. So yang kedua dalam ayat ni juga dalam ayat ni juga Allah Ta'ala sebut sikit lagi kita baca, la tukhrijuhunna min buyutihinna, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Mu dia orang lelaki bila cerai bini, jangan halau dia keluar daripada rumah dia. Kita kahwin buat balik ke rumah kita. Walaupun rumah ni kita panggil rumah kita, kerana kita buat balik dia ke rumah kita. Tapi Islam letakkan rumah ni rumah retin. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Orang yang mengaji bahasa Arab, buyuti mudhaf, hinna mudhaf ilaih. Rumah yang kita letak orang tina kita tu rumah orang tina mu, Tuhan kata. Kerana wajib tamu siap 4 kali, 3 kali. Mat'am, malbas, maskan. Orang yang nikah dengan hamba, suruh makan nikah, hamba sebut semua. Ingat, bila kita berkahwin dengan orang, kita orang lelaki ni kena siap 3 kali. Malbas, kain pakar. Kain pakar watina mesti tuk lelaki beli. Walaupun harta watina kita banyak, dia gaji besar pun, itu dia punya pasal. Harta dia, Allah Ta'ala beri ke perempuan memiliki harta. Maka bila kita kahwin dengan dia, kita yang tanggungjawab beli. Start daripada kasut kaki sampai kain tudung, piti tuk lelaki. Kecuali orang tina kita nak beli dengan skorela dia. Itu pasal, tapi nak paksa, tak boleh. So, yang keluarnya, mat'am. Makan minum. Makan minum. Apa jenis makan buah ke nasi ke jenis apa saja sifat kata makan minum, suami wajib guna duit dia beli. Walaupun orang tina kaya, gaji banyak berapa tu, dia peti dia. Tuhan beri ke orang tina hormat. Kehormatan menjaga harta. 2. Yang ketiganya, maskan. 4 duduk, 4 tinggal. Atas tu lelaki mesti siap rumah untuk isteri. Comelnya agama ajar dan hormatnya agama kepada orang tina sampai perkara asasi kita panggil ni, makan minum, kaya perkara rumah tangga, mesti tanggungjawab suami. Jadi oleh demikian, sama ada kita buat balik orang tina kita pergi ngatar, kita panggil buat balik ke rumah cik kita ke, sama ada rumah kita sewa ke, sama ada rumah kita buat sendiri ke, maka rumah tu rumah isteri, bukan rumah mung dia wajatan. Jadi oleh demikian, bila bercerah, mu jangan hamba. Mu orang lelaki, mu jangan halau keluar perempuan kamu hok mu cerah ni, balik. Aku cerah dah mu, balik rumah mu. Itu perangai Melayu, bukan perangai Muslim kita. Selagi Melayu jaga Melayu, hanilah penyakitnya. Boleh jadi berlaku. Ambak orang tengah malam, cerah, balik rumah mu. Hamba wan, go umuh dia duduk, umah dia. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Mu jangan halau isterimu yang kena cerai daripada rumah dia. Jadi selagi dia ni menjadi isterimu, maka rumah tu dikira rumah isteri.
Dia boleh sapu, dia boleh buat pandai, dia boleh beki, dia boleh kita panggil gapo panggil ni. Nak comel, nak gapo ni gapo panggil. Pakai lansir lah gapo, rambut tak pesong kan. Itu dia. Menyebabkan ambo sendiri waktu mula-mula pegang jawatan Menteri Besar. Duk mikir lagu mana ni. Budak-budak ramai, yoya gemar. Gendo wetin, wato, berlaku rogul, berlaku gapo. Pergi mahkamah semakin banyak rogul gapo. Ajak artinya kerajaan kena buat, bila kerajaan buat projek perumahan, kita beri peluang pada budak-budak muda-muda ni kahwin, kita beri subsidi sikit, beli rumah. Pas rumah tu kita beri nama hak puan saya. Kita buat rumah dengan rumah kerajaan, projek perumahan kita panggil. Mana-mana budak-budak muda-muda yang kita panggil layak, miskinnya, dia miskin, perangai molek, kita ambil dia kahwin, dia kita beri tempat pada sebuah rumah, kerajaan beri subsidi sikit, bayar, dan geran rumah tu kita beri nama hak puan dah. Nak cerah-cerah tapi rumah tina. Dia mikir banyak lah belakang. Tapi dengan sebab duit tak ada, tak jadi paklah ni. Projek-projek dalam kepala mu tak jadi. Kerana duit kita nak buat lagu tak boleh. Jadi begitulah. Tengok pada ayat-ayat Quran bagaimana usaha Allah Ta'ala nak jaga an-nawatul ula. Nak jaga benih apa ni orang panggil batu yang pertama ni. Batu-batu yang pertama bina masyarakat. Masyarakat ni tak terbentuk melainkan batu-batu pertamanya ialah suami isteri. Jadi batu-batu pertama ni kena pilih isteri yang beragama, dia kena pilih suami yang tahu tanggungjawab jaga agama, start daripada lepas tu kembang siapa ke beranak cucu apa semua sekali. Dua. Yang ketiganya, bila berlaku perceraian pula, ada iddah. Ada iddah. Iddah ni dia buat dengan tujuan nak tentu. Lepas pada cerai ni ada anak, kau tak ada dalam perut. Ini istilah apa situ. Tidak kata perceraian ni boleh bini lalu boleh kahwin lalu dengan laki-laki lain, tak boleh. Kena tunggu 3 quru. Sebutan quru dalam Quran ini. Quru ni mazhab Syafi'i tafsir lagu lain. Mazhab Hanafi tafsir lagu lain. Mazhab Syafi'i sebut 3 kali haid, kita panggil 3 kali haid. Bila haid mari 3 kali lepas pada cerai ni, artinya anak tak ada. Kerana haid ni merupakan telur perempuan yang buruk. Allah Ta'ala buat tiap-tiap bulan ni ada telur semua. Orang perempuan dalam rahim, dalam sarang telur dia tu, dalam mabib dia panggil tu, ada telur. Telur ni besar 15 hari, kalau tak jadi anak dia pecah. Buruk, jadi darah haid kita panggil. Pas minggu depan, bulan depan pula kalau tak temu dengan benih hak lelaki, dia besar sekat 15 hari, dia besar balik, dia buruk pula. Jadi dia haid pula. Jadi bila lepas pada cerai tu mari haid 3 kali, hari tu sah dah rahim perempuan ni bersih daripada anak. Kerana kalau ada anak dia tak jadi, dia tak buruk, dia membesar kan. Daripada 2 jadi 4, daripada 4 jadi 8, daripada 8 jadi 16, jadi berapa mengikut kajian doktor begitu. Jadi bila mari haid sah dah dalam rahim perempuan tidak ada anak, maka boleh kahwinlah dengan tok lelaki lain. Itu dia tu. Jadi 3 kali cerai, 3 kali cuci, 3 kali haid ke, itu terserahlah pada kita. Kita sini pakai mazhab Syafi'i, maka kita guna Syafi'i ayat 3 kali haid kita panggil. 2 yang ketiga. Yang keempatnya pula, bila berlaku cerai, lepas tu ada anak. Walaupun cerai ni jadi, tapi kerja ni kerja haram. Bila kita tahu dah perempuan kita ni tak mari haid dah, erti ada anak, pas cerai juga, ni orang lelaki bahasa tak bertanggungjawab, dia berdosa. Cerai berlaku, jatuh, tapi berdosa. Sepanjang-panjang perempuan ni duduklah keadaan mengandung, datuk lelaki dia cerai dia, maka tiap-tiap minit, tiap-tiap saat, tiap second, tok lelaki tanggung dosa suruh buti-buti beranak. Bila beranak, habislah iddah dia. Kalau 4 bulan ke, kalau 6 bulan ke, 9 bulan ke, dia duduk mengandung, bila melahirkan anak, maka iddah dia habis. Dia boleh dah
kahwin lain lepas pada darah nifas. Soal siapa dia jaga ni? Situ siapa situ Tuhan aku tu punggung. Kalau buat hak ada jahat seorang ni, cerai bini tikam mengandung ni, maka Tuhan tu punggung juga. Dia itu apa nama ni? Anak kita yang kena, anak kita yang isteri yang kita cerai ni, kita mesti beri upah mak dia beri susu sampai situ. Maknanya nafkah lah, kita kira nafkah ni dalam masa dia mengandung bukan nafkah moga bini kita lagi, dan dalam masa dia lepas pada dia salin kena beri juga nafkah untuk anak kita. Kerana mak dia perak, dia akan upah mak duk jaga berapa ni. Islam beri hormat pada perempuan jaga anak tu, beri upah. Banyak mana upah tu boleh jadi terserahlah pada rundingan luar mahkamah atau rundingan mahkamah. Dia ni sepakat mahkamah lah. Benda-benda kita patut pergi mahkamah ni. Bahasa orang panggil, kalau kita ni bahasa untuk lelaki, bahasa jenis ada muka, ada maruah, tak patut pergi ke mahkamah. Berbini kita duk peluk dia, kita duk takak dia, duk gapo dia, tiba-tiba cerai apa kata tanya khabar. Ni orang ke gapo tak tahu ni. Bakon orang tapi tak jadi orang. Kalau mak kata aku tak sepera anakmu, mama ambil anakmu, aku tak sepera. Ketika tu wajib atas kita upah orang lain. Wajib atas kita upah orang lain jaga anak. Takkanlah kita bagi tu lelaki nak jaga anak, nak pergi cedung lagi, nak pera anak lagi, takkan nak gena anak tak belakang. Benar ke? Kena wajib upah. Allah Ta'ala nak jaga budak ni supaya selamat dijaga, sampai lepas pada cerai pun dia kutip tu lagi. Kerana orang ni tidak semua dengar kata. Ada orang yang dengar kata, dengar nasihat, sebut syurga, sebut neraka dia reti. Ada setengah orang tak dengar kata. Hak tak dengar kata ni ada kanun, ada undang-undang. Ketika tu mahkamah berhak panggil mama, panggil timuh, panggil berapa? Wayak. Mu mama kena potong gajimu, kena win napahmu, kena berapa mu. Kena bayar melalui mahkamah misalnya. Aku tolong bayar kepada bini. Apa kau begitu? Jadi nasihat pun ada, undang-undang pun ada. Yang kita panggil hudud. Hudud ni undang-undang Tuhan cadang dah pada hamba dia apa tak dengar kata. Hak dengar kata dengan nasihat. Al-'abdu yuqra'u bil 'asa wal hur takfihi al-maqalah. Masa orang hak jiwa hamba abdi ni tak dengar, tak reti. Kalau tidak minyak tak belakang nanti tak reti. Hak bahasa jenis hamba. Hak jenis orang bahasa jenis hamba rendah. Hak bahasa jenis orang baik ni kan, dan nasihat sepatutnya ruh reti. Alhamdulillah. Banyak lagi lah para hadirin semua perkara-perkara yang sakut paut dengan ni. Dan siapa kau fikir akhir ayat ni, akhir surah ni, akhir surah sekali surah ni, liyunfiqhu sa'atin min sa'ati wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha saja'ala Allahu ba'da usrin yusra. Akhir sekali Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru min bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Ayat surah At-Talaq ni ayat dia hanya 12 ayat. Tapi dia sebut nama Allah ni berpuluh kali hamba tak ingat nak bilang tadi. Nak ayatnya bahawa kerja menikah, kerja bercerai ni bukan main-main. Kerja aku sendiri, Tuhan kata. Dan aku ni bukan sekat buatmu je. Aku juga buat langit, buat bumi. Allah Ta'ala reka langit buminya kejadian orang. Supaya manusia fikir bahawa nak boleh hidup ni bukan senang. Kalau tak ada langit, menuak mana? Kalau tak ada bumi, menuak mana? Kalau tak ada cahaya mentari, menuak mana? Kalau tak ada air turun dari langit, menuak mana? Susah payah. Aku buat langit bumi untuk nak peramu ni kena reti setiap manusia. Tu dia pasok masuk dalam kepala kita supaya kita sedar benar-benar bahawa kahwin adalah tanggungjawab dan cerai juga tanggungjawab depan aku, bukan tanggungjawab depan tu hakim je, depan tu kau jawab depan tok tua je, tanggungjawab dengan aku. Dan aku ni susah payah, perum susah payah ni mungkin dah ingat. Allah hadirin muhtabuti sekalian, sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wasallam.